pendengar-pendengar setia, khususnya trader-trader di luar sana yang menantikan segmen bersama dengan doktor kita, Dr. Forex kita, iaitu Cikgu Nonem ataupun aka Nasrul Ishak. Itu dia nama sebenarnya. Okey, baik. Ini merupakan episod yang ke-9, Cikgu ya. Ya, yang ke-9. Okey, baik. Saya mengharapkan anda semua sudah bersedia dan saya mendoakan juga yang terbaik untuk anda semua. Ya Cikgu, tadi kita dah dengar pengumuman daripada Perdana Menteri Malaysia kita. Okey, dia cakap tentang sekatan. Sekatan apa tu? Kawalan pergerakan. So ini pun macam saya pun yang duduk rumah ni pun jadi takut sebenarnya. Lemak. Betul, sebab okey, terus terang kawasan saya duduk Semenyih kan. Okey. Saya punya cikgu sekolah, anak saya punya cikgu sekolah kena COVID-19. Dia kena kuarantin ataupun dah positif? Dia kena dah positif, critical. Itu di kawasan Semenyih. So since walaupun kita punya PM baru announce tadi, since dia berdekatan dengan kawasan sekitar saya, so dia bagi impact yang kuat pada saya lah, sebab dia dalam keadaan kritikal, cikgu tersebut. ICU lah tu. Bila kritikal dia ICU lah dekat Sungai Buloh tu. Saya pun dapat tahu semalam. So bila dapat tahu tu, saya pun kita pun beli barang yang sepatutnya lah. So pada trader-trader di luar sana, kawan-kawan kat luar sana, kita kena prepare, sebab kita tak tahu berapa lama tempoh COVID ni akan menular di negara kita. Baik. Kan? Dan satu lagi, jangan terlampau panik, sebab kawalan pergerakan ni bermaksud hanya aktiviti berkumpul, ya, ramai-ramai. Khususnya peniaga-peniaga tepi jalan jual nasi lemak, jual nasi kerabu, nasi kuih muih apa saja, stop. Ya. Lagi-lagi yang meniaga depan klinik tu. Ya. Dia kena stop. Sebab apa? Ini satu arahan dan mungkin salah satu cara untuk kita menghindarkan daripada dia terus menular. Kalau macam pusat tuition tu macam mana Pak Su? Tutup juga boleh cuti dulu. Seeloknya lah. Sebab kita tak tahu. Kalau nak ikutkan duit merupakan paling cepat lah. Duit yang kita gunakan hari-hari merupakan benda yang paling cepat kita berjangkit. Betul. Kan. Jadi hati-hati je lah tu dah. Selalu kena ada hand sanitizer tu lah. Baik, hari ni Imran Hakimi menjadi orang pertama. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya awal hari ni. Okey Imran, sediakan soalan yang menarik. Okey, tak menarik gua tak layan. Okey, daripada Fikri WTC, Assalamualaikum Cikgu Pasu dan juga Cikgu Nonem serta semua pendengar CTC.fm. Moga korang sehat selalu. Payung gol 1, InsyaAllah. Yang tu saya kena tanya cikgu lah, bila dia nak belanja gol. Okey, kita belanja sekarang tak apa. Sebab apa? Sebab last week Pak Su ingat tak saya cakap apa tentang gol? Sekejap. Ada record kan? Ya. 9 bulan 9. Sangat kuat lah. Sangat kuat ke mana? Sangat lemah. So maksudnya prediction saya last week gol dia akan junam lah. Junam terjun. Tapi junaman dia amatlah ekstrim. So maksudnya kat sini dia melebihi. Kalau tengok chart yang saya paparkan ni, target sampai di garisan biru, and then dia terus sambung lagi disebabkan panic selling. So bagi saya, sebab sebelum ni pun dia naik. Sebelum ni dia naik disebabkan coronavirus. Okey. Kan, orang assume coronavirus. Ini turun pun disebabkan coronavirus. Kan. So bila kita cakap tentang market tu, kita tak boleh nak predict. Memang cepat. Kalau boleh perasan tadi dalam 1 minit 200 pip naik. Ya, betul. Lepas tu bukan gold saja efek, termasuk pair GA, GN, yang pair-pair yang movement dia laju. Contoh yang saya boleh nampak sebab saya trade pair ni, GBP AUD. Dalam masa 1 minit 100 pip dia naik, boleh turun pun 100 pip. Memang cukup volatile hari ni. So, kalau kita tengok ini pair
ini pair GA dalam masa 1 minit. So tengok movement dia, pergerakan dia kan, dia turun naik sangat laju ni, sangat laju. Okey, anak-anak cikgu dah buka pasal gold ke, cikgu nak buka mana dulu? Gold pun boleh. Sebabnya saya nak suruh cikgu buat kiraan melalui area wave, bagaimana arah tuju untuk jangka pendek dan juga panjang. Okey, so setelah minggu lepas saya jangkakan dia turun. Memang turun. Okey, so dia memang turun. Saya jangkakan dia membuat wave C. So as long as major Wave trend C. So macam saya sebut sebelum ni, kalau ingat, dia adalah correction daripada monthly punya time frame, bukan di daily ataupun di hour 4. So kalau tengok kat sini, yang sebelum ni, ini di weekly dan monthly punya time frame. Goal saya jangkakan 14.94. So dia lajak lagi sampai 14.50. So nampak tak kekuatan wave di major time frame? That's why saya minggu lepas saya tak galakkan untuk buy, fokus untuk sell. So saya ada beritahu kemungkinan ABC dia akan berlaku di dia membuat correction untuk time frame yang kecil, ataupun dia akan terus buat di time frame yang besar. So kalau kita tengok, kalau di time frame yang kecil saya jangkakan dia turun sampai sini sahaja, C. Itu di time frame daily. Tapi kalau tengok di weekly, jangkaan saya dia boleh turun sampai 14.97 dan dia terus pergi sampai 14.53. Lebih kurang situlah ya Pak Su. Okay, and then dia punya movement memang cukup volatile. Sebelum kita bercakap ni tadi, waktu saya sampai konti, dia dalam 14.60, 14.50. Sekarang kita tengok sudah mencecah, hampir mencecah 14.90 kan, dalam masa yang cukup singkat je. Sebab faktor utama dia adalah coronavirus. So bagi saya, nasihat saya, berhati-hatilah untuk trade ketika waktu ini. Minggu lepas saya dapati ramai yang mampu menjanakan income, ada yang rugi tapi terkawal. So tak apa. So untuk minggu ni kita play safe, sebab bila datang isu-isu sentimen macam coronavirus ni, dia akan menyebabkan panic selling. Lepas tu interest, banyak negara telah cutkan interest rate. So dia macam apa orang cakap, sudah nampak macam satu krisis global. Okey, so kita teruskan lagi dengan analisis yang untuk elliott wave di weekly punya time frame. So kalau kita tengok weekly ni dia ambil masa. So far sekarang dia telah menepati syarat. Dia dah ending di wave 3, dia tengah buat wave 4. Okey, ini adalah wave 4. So buat masa ni untuk short term ataupun dalam masa sehari 2 hari, saya jangkakan dia bermain, dia akan membentuk sideway lah. Kalau kita tengok sebelum ni kan, dia selalunya wave 4 besar, dia akan berhenti di wave 4 sebelumnya. So kalau kita tengok ni pun sama juga, ini wave 4 besar, ini wave 4 kecil. Nampak tak dia stop kat sini. So sebelum dia, kalau ikut analisis yang saya buat ni, since dari episod pertama, analisis ni tak pernah berubah, macam ni je. So dia akan ambil masa untuk trigger. Maksudnya untuk dia naik, dia akan ambil masa lah untuk membentuk wave 5. Sekiranya counting ini valid, maksudnya kalau dia tak break wave 1 di 13.35, counting ini masih boleh diguna pakai. Okey. Bagi jangka
Ini cikgu rasa dia punya dia akan turun sampai jangka masa yang pendek ataupun panjang. Okey, kalau saya ukur kat sini sini wave 4 tu starting sampai ke sini dia ambil masa 77 hari. Baik. Okey. So possibility untuk yang wave 4 besar ni sebelum ni meneruskan kenaikan yang memecahkan wave 3 sebelum ni, ataupun dia dah habis wave 3 sini, dia still akan naik untuk buat wave correction B A B kat sini. So somewhere kalau 77 hari tadi, so saya assume dia akan ambil masa lah, at least bulan 5, bulan 6 ni dia akan still berada dalam range 14.50 ni sehingga 1600. Itu range dia. Range dia 1600 14. Baik. Okay, so kalau tengok Paksu sini ni semua titik ni kan. Okay. Itu semua sell maksudnya lah, tanda sell, bukan entry sell. Tu nampak sell. So dekat sini memang kita saya pun cukup confident dia akan turun. So bila dia dah sampai ke 14.50 ni, okey, kita bagi dahulu wave ni bergerak. Maksudnya kalau kita zoom ke time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak ada 5 wave down. Lepas tu ada 5 wave 1, 2, 3 down. Okey. Lepas tu nampak tak ada 5 wave down. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dulu saya pernah cerita kan kenapa dia boleh sampai banyak wave. So itu wave dalam wave. So okey, ini tip pertama yang kawan-kawan kita perlu aware. Bila nampak setup 1, 2, 1, 2, itu pun maksud dia akan buat 3, 4. Oh. Sekali cikgu, kalau dia kita nampak setup 1, 2, 1, 2. So dia akan bermaksud dia akan buat setup 3, 4 di bawahnya. Okey, sebagai contoh sebagai contoh kita nampak 1, 2, 1, 2. Ni nampak ni 3, 4 3, 4. Nampak apa tu? Okey. Oh. 1, 2, 1. Okey, saya tunjukkan ya. Ni 1, 2, nampak? Kan? Okey, dalam tu ada lagi 1, 2. Ini petanda di mana electrician, saya punya student, kalau dia nampak ni, memang ini adalah peluang kita follow trend. Okey, kalau kita tengok secara, saya cerangkan secara detail Okey, nampak tak 1, 2, 1, 2. Baik. So bila nampak 1, 2, 1, 2, kat bawah tu dia akan buat 3, 4 dan 3, 4. Okey. So maksud 3, 4 ni adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak Pasu? Okey. Okey, untuk wave 3 besar, nampak ni wave 3 besar ni. Okey, wave 3 ni. Ni. So coronavirus atau tidak, benda ni valid. Apa-apa news ke berlaku, benda ni valid. Sebab tu kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey.
Sebab sebelum ni saya pernah beritahu dalam wave 1 ada 5 wave, dalam wave 3 ada 5 wave, betul, dalam wave 5 ada 5 wave. Okey, kalau kita nak zoom in lagi, tak perlu zoom in kat sini pun saya nampak ada lagi setup 1 2 3 4 5. Di time frame yang lebih kecil kita akan nampak lagi. Nampak tak tu? Lepas tu nampak tak? Cukup 5 kan? So di sini setup 1 2 1 2 1 2. Okey, kenapa ada sampai 1 2 1 2 1 2 sampai 3 kali? Okey, sebab first kali 1 2 3 4 5 di dalam wave 3. Okey, yang kecil. So 1 2 3 4 5 untuk complete kan wave 3 yang besar. Kan saya pernah beritahu, baru tadi saya beritahu dalam wave 3 ada 5 wave. Baik. Kan? So dia nak berbentuk wave 3 ni, dalam ni ada 5 wave. Sebab tu 1 2 3 4 5. Tapi di dalam wave 3 kecil ni lagi mesti ada 5 wave lagi. Ya, sebab tu kita nampak ini yang okey, yang besar ni saya tarik. Okey. So saya buat ini pula. Okay, so yang besar tu dah faham okay. So wave kecil 1 2 3 ni, okay, nampak tak dia ada buat satu lagi 5 wave dalam ni. 1 2 3 4 5. Okay, macam tu. So ini berbentuk wave 3. Jelas tak Faksu? Kan? So kalau tanya saya ni, setup ni dah complete di 4 hours. So bila dia dah complete, ini melambangkan sama ada ini adalah wave C. Kalau sebelum ni kan, okay, saya tarik ini. Okay, ini adalah A, B, C. So that's why saya jangkakan untuk yang akan datang ni, dia akan sideway daripada sini sehingga sampai zone mungkin 16.00 atau 16.22 dia akan bermain-main di sini seperti wave sebelumnya. Di wave 4, di wave 4 sebelum ni pun possibility ni membuat apa kita panggil double correction atau triple correction ada, di mana dia adalah impact daripada kita boleh katakan coronavirus juga, sebab dia turun naik. So bila market wave dia turun naik, kita classifykan di dalam double atau triple correction seperti yang berlaku di sini. Dia turun naik sebelum dia dapat momentum untuk memecahkan correction di wave 4 ni. Okay. Ini possibility double correction naik ke atas. Okey, itu maksud dia. So sekarang ni untuk gold, seperti yang saya beritahu, dia akan bermain daripada range ni mungkin sampai ke range sini untuk wave 4 sebelum dia trigger naik atas atau bawah. So kita nantikan sama ada dia boleh breakout wave 4 sebelum ni atau wave 3 yang di atas ni. Okey. Cool. Okey, Fikri WTC, diharapkan jelas penerangan daripada cikgu tadi berkenaan dengan gold. Kau payung minta gold tu dapat gold. Okey, Fikri Fik, Assalamualaikum cikgu. Ni yang baru masuk ni. Amirul Muslimin, terima kasih Amirul bagi salam dekat cikgu. Ifo, Assalamualaikum cikgu. Rekomendasi pair minggu ini, cikgu nak stay tune cari ACE nya. Okey, ke cikgu nak pergi ke pair pilihan cikgu? Pair pilihan saya ataupun nak jawab
tentang apa soalannya? Assalamualaikum cikgu, rekomendasi pair. Dia kata rekomendasi pair minggu ni, cikgu nak stay tune cari ACE nya. Apa maksud dia tu? Cikgu faham soalan dia? Oh, ACE ni salah satu teknik grup saya, grup WTC. Oh, okay. So dia minta pair. Rekomendasi tu maksud dia? Rekomendasi, okey, pair yang sesuai buat masa ni. Kalau tanya saya prefer EG. EG Euro GBP. Saya ada sell tadi ni, dan kalau tengok dia turun. Sebab apa saya sell? Sebab first kali kalau kita tengok ini ekstrim, kita boleh katakan kenaikan yang cukup sifat lima wave up. Okay, kita tengok ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okay, so ini 5 wave dah hampir complete. So saya jangkakan ini di 9134 tu, ini memang last wave 5. Kalau kita tengok divergent pun, okey, divergent sekejap di time frame. Okey, di time frame 4 hours. Okey, price ini tak perfect divergent. Tak perfect. Dia sama pun masih, okey, masih boleh lah. Macam ni tengok di AO punya indicators, dia punya puncak, dia punya bukit sama level. Tapi kalau kita tengok di wave sebelum ni, wave 3 dia sangkut di sini, wave 5 dia tak boleh melepasi wave 3 yang sebelumnya. Tapi kenapa dia boleh sampai sama puncak? Sebab ini adalah wave 5 extend. So maksudnya extend, dia extended. So bila extended, maksudnya bentuk dia wave 5 lebih panjang daripada wave 3. Selalunya wave 3 yang paling panjang. Betul. Dalam bila wave, tak ada masalah sekiranya wave 5 atau wave 1 nak extend. Dia wave 3 ni, dia syarat utama dia wajib berada di nombor 2. Kiranya yang kedua panjang pun tak ada masalah. Dia tak boleh jadi yang terpendek di dalam satu wave impulsif. Kena jadi panjang. Kena jadi yang paling panjang. Nombor 2 panjang. Nombor 2 panjang. Okey. So kalau tengok sini, tadi sebelum kita masuk konti, dia dekat sini 9116. Sekarang ni tengok momentum dia. Okey, momentum dia menunggu masa untuk memecahkan support, resistance ataupun trend line. So kalau tengok dekat hour 1 ni pun, okey, dia dah sampai. Tunggu masa untuk saya add bullet. Saya dah ada sell dekat atas. Okay, so kalau sesiapa lah yang nak masuk, cari pullback di kawasan 9080 maybe, kalau dia nak naik balik 9080. Dia baru je berlaku tadi ni. So bila kita bercakap tentang penurunan dia, baru sikit sebenarnya. Sebab dia akan turun kalau kita tengok di time frame yang lebih besar. Okay, ini jangkaan saya, ini adalah wave 1 ataupun wave A. So ini kenaikan ni wave 2. So nanti sekiranya sekejap, saya akan tunggu ini at least besok kalau nak tambahkan 8 bullet ataupun instant PO di pending order di 9080 tadi. So kalau kita tengok kat sini, okey, kalau katakan ini adalah wave 1 pun, dia akan turun ABC.
C. So correction dia memang at least 60 atau 50% daripada permulaan wave satu besar ini. So kalau tengok sini, dia boleh pergi sampai 8600, di mana itu adalah 600 speed ataupun 400 speed lebih. Okey. Sebelum dia naik semula. Tapi saya bias untuk EG ni, dia akan terus break 8293 sekali lagi bila kita refer kepada time frame yang besar, di mana saya jangkakan ke semua kenaikan ini pun kita boleh kategorikan sebagai wave X, di mana ini adalah A, B, C, X. So dia akan buat satu lagi ABC yang besar, C. Okey, kenapa ABC macam ni? Sebab ini pun dah cukup sifat 5 wave. So bila dah cukup sifat 5 wave, ini kita boleh consider sebagai impulsive wave yang akan diikuti oleh correction. So kita tengok di sini A, B, C. Lepas tu dia naik X, dia akan turun balik A, B, C. Inilah double correction yang saya cakap seperti di gold tadi. Kita boleh nampak kalau kita tengok gold ni Okey, macam ni basuh kan? Nampak kan? Itu bentuk dia. Dia akan turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. So kalau kat sini, dia at least kena ada 7 wave down. Okay, so kalau di time frame besar, okay, di weekly so kita zoom dekat di daily. So kita boleh nampak di sini, ini adalah, saya ringkaskan, ini adalah sini 5. So bila dah 5, dia akan buat sini, akan buat ni, saya ringkaskan juga A, B, C. So A, B, C yang naik ni ada mungkin X. So dia akan turun lagi A, B, C besar. So ini akan ambil masa Pak Su, sebab kita counting ni di weekly punya chart. Okay, so minggu ni mungkin kita nampak angka 0.9000. Minggu depan mungkin dia dah turun 0.88 ataupun 87. Selagi dia tak break previous high, itu je tipnya. Kalau dia break, dia akan ada satu lagi final leg untuk ke atas. Tapi kalau tanya saya, memang momentum dia dah berkurangan dah. Dah makin berkurangan lah. Dah makin berkurangan. Baik. Okey, siapa tadi info-info diharapkan jelas Baik, kita bersama ni, siapa pula ni? Harry Reza. Assalamualaikum, Abang Forex God. Forex God. Astagfirullahaladzim. Jangan nak panggil God. Kejut Okey, Amirul Muslimin tengah hot case semenjak ni. Tahu tahu Amirul pun tahu Biasalah orang nak tumpang popular dekat post orang. Okey, Reza Zaidi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Boleh tengok EU tak? EU. Sebab EU sini ada yalah dua. Okey, tak apa. EU Ya, EU. EU Pak Su ingat tak apa yang saya cakap sebelum ni? Kena semak balik ni. EU saya ada tulis EU tak? EU. Sebelum ni, bukan semalam. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu lepas. Ada. No name EU. Sell lah, tunggu sell. Tunggu sell di mana? Tu tak ada pula saya catat. Sorry lah. Ini tengah fokus sangat kan. Okey, EU ni saya dah lama tak count. Maksudnya ini semua 2 minggu count lepas yang lama. Sekejap saya tengok count yang lama. Okey,
akaun yang lama bermaksud ini kita boleh tengok ini di meja time frame lah. Okey. Di weekly punya time frame saya zoomkan kepada daily punya time frame, dan memang ingat kotak pink ni dulu. Ini saya cakap kotak pink ni memang sesuai buy sebab dia dah 0.786, di mana 0.786 ni adalah daripada Fibo yang pasif wave sebelumnya. Kalau nampak ni 1 2 3 4 5, so jangkaan turun 2. So last stand, sebab tu kotak ni ada berwarna pink ni, last stand untuk buy di posisi ini. So kalau tengok bila dia kena sini kan, kena dengan Fibo, apa yang berlaku selepas itu. Dan tak silap saya masih ingat sebab saya tak buy EU sebab dia pair yang slow. Ya. Yeah. Tapi saya bias dia pergi sampai 1415, and then dia sangkut sampai sini di 1457. Kita zoom, kita tengok apa yang berlaku, apa yang dia tengah buat sekarang. So kalau tengok sini ada 5 wave. Nampak apa tu? 1 2 3 4. Di sini pun ada ABC. 4 5. Dia dah cukup 5 wave. Okey. So dia membuat penurunan. Ini kita boleh consider A, B. Okey, saya lukislah senang. Lukis je, lukis. 1 2 3 4 5. Okey, selalu selepas 5 dia akan buat ABC. So kita boleh ukur ini adalah A, B, ini adalah C. Okey, so ini adalah A, B, C. So kalau EU sekarang ni, kalau jap saya tengok, ini adalah, ini berbentuk 3 wave. Tak jelas 5 wave sebab ini terlampau pendek. So ini 3 wave. So selalunya 3 wave ni dia adalah correction wave. Kan ABC 3 wave. Okey, baik, betul. So kalau bentuk 3 wave ni, ini adalah correction wave. So dia pun telah break trend line. Okey, saya buat simple je, tak begitu detail. Okey, so ini possibility yang turun ni, ini adalah wave yang naik ni adalah X. So maksudnya, okey, saya buat macam ni. Ini adalah X. So dia nak buat satu lagi possibility, dia nak buat ABC double correction juga. So ini dia naik A, B, mungkin sampai sini. Okay, as long as dia tak sentuh permulaan 107743 ni, dia boleh turun sehingga sini ataupun di bawah sikit. Kalau kita nak tengok menggunakan Fibo bagi wave di time frame yang kecil, so sama ada di 1042 ataupun last stand dia 109262. So di sinilah kawasan untuk, kalau bagi sesiapa yang nak swing, dia boleh masuk 2 position di sini. Stop lossnya di 10747. Dan kena ingat, ini adalah counting di weekly punya time frame. That's why dia punya stop loss lebih kurang 200 pip ke atas. Sebab kalau kita tengok di weekly punya time frame, okay, kita jangkakan dia masih ada kekuatan untuk naik. Minggu lepas saya ada beritahu tentang UJ tak, Pak Su? Ada. UJ pun ada orang minta ni. Ada ya? Ada. Hafiz Aslan, Cikgu No Name, dia minta UJ tak ada cikgu. Yang ada GJ, EJ, U tak ada. Tapi lepas ni kot, boleh kot Review UJ sikit. Betul. Daripada Muhammad Azif. Okey. Okey. So untuk UJ ni, setup ni, okey, setup ni ambil masa 4 tahun di weekly. Saya detect setup ni 2018.
di mana ketika saya detect dia berada di AB. Di sini 2019 dia dah complete kan. Di sini lah, kalau saya tunjuk, saya tak tunjuk last week saya punya prediction untuk UJ, di mana dia membuat bentuk ABCDE ni. Ini bentuk triangle. Bentuk triangle di mana di time frame yang besar ini adalah A, B, C. So benda ni masih valid. So bayangkan wave B ni dia ambil masa lebih kurang 4 tahun. Okey, 4 tahun. Tapi wave C dia takkan ambil masa 4 tahun, Pak Su. Sebab wave B ni correction dia, kalau tengok triangle dia bermain kat situ kan. Okay. Wave C ni kategori dia macam impulsif juga, dia ganas. So bila ganas dia akan ambil masa lebih kurang daripada 4 tahun. Okey, kalau tengok wave A berbentuk impulsif kan, hanya ambil masa 1 tahun. Ini 4 tahun. Ini pun tahun depan dia boleh sampai sekitar 90 ataupun 80. Tapi dia akan break ini. Yang penting dia akan break 99 untuk UJ. Okey, ini di weekly punya time frame. So kalau kita tengok di daily punya time frame, okey, so ini dah siap di E. So dalam ni dia akan membentuk, sekejap, okey, E lagi nampak. Dalam ni 5 wave. Sini dia bentuk 3 wave, Pak Su. 3 wave tu apa maksudnya? 3 wave? ABC correction. Kalau 3 wave ABC juga. So ini adalah menepati syarat ABC. So bila ini 5 wave, so ini ABC. So maksudnya ini wave 1, wave 2. So sekarang ni pun dia nak turun lagi. Okay, so that's why kalau di 4 hours, ini kemungkinan correction wave dia akan buat kat sini. So first kali dengan news yang bagus, dia boleh break terus junam je kan. Ataupun dengan news yang turun naik, market sekarang turun naik, dia akan buat ABC. Dia akan buat lagi satu contoh. Sini adalah A, B, C. Ini bentuk wave X ni. Okey, macam ni. Okey, so dia buat satu lagi. Mungkin macam ni dia akan buat. Dia akan turun naik, sebelum dia sambung turun. Sebab ini counting saya buat ni di untuk di weekly punya time frame tu, saya zoomkan di daily dan 4 hours punya chart. Jelas tak, Pak Su? Ya. So benda ni dia akan ambil masa sebelum dia sebelum dia nak break 99 tadi. Mana 99? Di weekly punya time frame sebelum dia break wave A ni. So dia akan ambil sama di ini correction wave kan. So ini correction wave juga di daily punya time frame. Dia akan turun naik sampai satu masa macam sebelum ni, dia turun naik sampai satu masa tengok semua dia langgar. Semua dia langgar. Ini saya dah predict 2018, Pak Su. Kalau saya tak tunjuk minggu lepas, tak apa, minggu depan nanti ingatkan saya akan tunjukkan counting saya yang start 2018 saya ada buat counting. Yang menyangkakan keseluruhan ni adalah bentuk triangle di wave B besar.
So wave C ni dah tak lama dah. Dalam masa setahun juga. Kalau A ni setahun, so kita tak perlu tunggu 4 tahun untuk dia siapkan di major time frame. So fokus untuk UJ ni sell high lah. So maksudnya sell high ni you campur you punya teknik, mungkin support assistant, SND ke, you cari sell position. Cari sell position Baik, sekejap juga saya masih lagi nak tengok kalau ada yang minta EJ. Euro JPY. Bukan kita dah sebut tadi? EJ belum. EJ dah tadi. Dah? Dah. Oh. Dah, kita dah buat EJ. Dia ni info tertinggal lah ni. Ini EJ. Ini EJ pasu. Tadi kan kita dah buat awal tadi lepas gol. EJ belum lagi. Okey, kita pergi sekejap. Okey, so kalau EJ ni dulu kalau nampak buy sell TP kawasan 1897 sini pun saya punya position ini saya menggambar kan kita punya fokus sell kan. So ini saya saja biar kan, saya tak tutup. Ini fokus sell kat kawasan sini. Tengok apa yang berlaku, dia turun. Ini dah lama kita tak ulas pair EJ ni. Betul. Kan. So saya close dulu position ni. Okay, so saya sekejap saya check balik. So ini adalah 1, 2, 3 di sini 5. Dia setiap kali new wave terbentuk, kita kena update kita punya counting. Setiap kali? Kira macam ini dah lama kan. Okay. Sebab ini di 4 hours punya time frame. Okay. Lainlah dekat weekly tadi, dia maintain. Sebab bila datang news gerak 100 speed 200 speed, dia akan resume balik trend. Okay. So macam 4 hours ni, ini semua adalah counting yang untuk wave yang di smaller degree. So saya padam semua ni lagi. Ini ketika kita aim untuk sell. So dia pun telah apa orang cakap, dalam mengikut, kalau tengok TP area ni pun dah kena. Waktu ni dekat sini 300 pip, waktu ni kat sini 500 pip. Dia jalan turun macam GJ dulu, ingat tak GJ? 144 atas tu kan, dia turun sampai 129. Itu 1000 pip lebih juga. Okay, so kalau sekejap, saya tengok ada counting yang besar ke untuk ini daily count. So saya tengok di okay, ini di weekly count. Daily count tadi saya dah padam. So ini di weekly count. So kalau nampak ni weekly count tapi saya zoom di time frame yang lebih kecil. So kotak ni masih valid. Masuk kotak ni bye. So masih valid dia kotak tu? Tak, masa permulaan ni kan. Kena naik, kena lagi, dia naik lagi. So sekarang ni saya akan check kita masih boleh guna pakai atau tidak. So saya buang kotak ni. Okay, so untuk keseluruhan ni, selagi dia tak break 11587, 11587. Okay, kita boleh considerkan ini adalah complex correction, di mana ini adalah bentuk WXY, penurunan WXY. Okay, so selagi dia tak break ni Pak Su, 115.84 ni, 87 ni. Sebab ini kita boleh consider wave A. So yang turun ni adalah wave B
So dia akan naik untuk wave C. Ini di weekly punya chart. Ini satu counting yang menghala ke atas. Sekiranya dia break 115 ni, so automatic kita boleh jangkakan di weekly punya chart. Sekejap saya zoomkan lagi. Okay, ini X W X Y ni masih ada di sini. Okay, so maksudnya di sama juga UJ tadi, dia punya bias di major time frame masih ke bawah. Kalau tengok ni, saya keluarkan dia punya apa orang cakap, dia punya garisan. Okay, nampak paksu W X Y masih ada. Ini untuk weekly di time frame besar. Major trend dia sama dengan UJ. Of course lah, kalau UJ kan orang cakap ibu segala GPY kan. Ya, betul. So kalau UJ turun, EJ pun akan ikut turun. Sama juga dengan DJ dan lain-lain pair yang pair GPY. So, kalau tengok kat sini major trend sama dengan UJ counting dia, di mana dia masih ada satu lagi last leg turun. Tapi sebelum dia turun, possibility dia naik sekarang ni ada. Macam tadi saya cakap UJ dia turun naik. Sama juga dengan EJ ni. Kalau tengok, kita zoom kat sini, dia punya pun sebab isu corona ni juga turun naik kan bakso, turun naik berapa ratus pip ni, 116, 300 pip 300. Turun naik lagi, 400 pip turun lagi. So bila kita nampak bentuk besi leliat macam ni, dia berselang-seli, dia sideway dalam range yang tertentu, so ini adalah bentuk-bentuk correction wave. Baik, bentuk-bentuk correction wave. Okey, jelas cikgu. Dan last pair cikgu, pair pilihan cikgu, pair pilihan saya untuk minggu ni. Saya nak catat untuk minggu ni EG tadilah. Oh, EG tadi lah. Oh, okey. Sebab ya, Ifo ni dia tak dapat EG tadi, mungkin dia tertinggal kot. Ya. So cikgu nak semak balik EG atau cikgu nak ambil pair lain? CHF. CHF. Tapi tak ada permintaan pun pasal CHF ni. Saya tengok minggu lepas je ada. Gold ni menarik. Nampak kan 500 pip naik pasu. Kan tadi 15.50 form 500 pip. Siapa buy tu alhamdulillah lah. Tapi kalau dia buy dari atas ni, siapa buy kat atas ni tak ada stop loss, tak tahulah saya nak cakap. Sebab itulah dalam setiap market kita kena perlu ada stop loss. Sebab apa yang kita nampak sekarang, market lately bila open market gap ke atas, gap ke bawah. So kalau siapa yang hala tuju dia betul, memang lumayan. Macam saya ada pernah sebut tak, ada member saya masa Brexit. Okey, awal Brexit. Masa finishing Brexit, bangun pagi, memang dia punya position semua biru cantik semua. Kalau saya sebut kan angka dia kan ada yang tak percaya. So saya cakap semua biru cantik, 400 pip naik semua. Kan, so dia close semua. Berapa dia? Berapa? Kan ada yang tak percaya pula kan. Itu terpulang dekat individu. Okay. Sebab kalau bila cikgu bercakap, cikgu ada bukti. Kan. Okay, dia cakap kat saya, dia antara best win dia $77,000 USD. Itu antara best win dia lah. Rezeki dia. Kan. Macam gold ni tadilah, tiba-tiba 600 pip naik, 500 pip naik. Kita tak tahu, sebab di luar sana ada yang berkemampuan untuk masuk position yang besar sebenarnya. Cuma kita ni kena ukur kekuatan kita punya account. Contohnya kalau kita ada hanya $100, $200, okay, of course kita tak boleh bayang kan level-level macam tu. That's why
untuk sampai level macam tu dia ambil masa. Macam saya mula-mula 2006, 2007 nak dapat $500 tu memang cukup bersyukur Pak Su. $500 sehari per day kan. Kita tengok kita punya kawan, kita punya sifu letak $500, $1000, kita pun dalam hati kalau boleh macam ni dah memang cukup bagus lah, dah alhamdulillah sangat. Kan. So tapi kita tak boleh terus ikut style dia orang. Mana kita ambil sikit-sikit lah. Sebab apa? Sebab dia orang tahu kemampuan dia punya poket. Ya. Itu yang penting sebenarnya. Kemampuan poket sendiri dia tahu cukup. Kan. Mana tak So tak lupa ingatan. So apa yang saya ajar semua student, kawan-kawan semua, konsistensi tu yang penting, supaya bila dah konsisten kita boleh serapkan sekali istilah saya panggil risk manager. So maksudnya kita jadi risk manager di mana bila kita masuk $1000, $10,000, $20,000 kita tak KMC sebab kita dah jadi risk manager. Okey, ada, tapi kena faham ada setengah trader di luar sana. Okey. Trader di luar sana dia riskkan keuntungan dia. Ataupun dia riskkan certain, contohnya dia ada $10,000. Okey, dia risk $2,000 dia tak terus letak dalam satu account. Sebab apa? Yang paling penting kalau waktu sekarang ni takut gap. Kan, kalau semua letak $10,000 dia sell certain position, tiba-tiba gap ke atas terus habis. Habis terus. So kalau dia risk kan $2,000 saja, dia letak maknanya habis $2,000 saja. Besok lusa dia boleh fight balik untuk dapatkan apa yang dia telah hilang. Itu bila dia mempunyai kewangan yang kukuh. Jadi kalau kita tak kukuh, kita buat cara kecil. Betul. Kalau bola kita kasar, kita boleh lah. Tapi pun itu pun kita kena jagalah kita MM sebaik mungkin. Betul. Okey, ada lagi cikgu nak tambah? Lebih kurang dalam 6 minit ni? Tak ada, itu saja. Itu je. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan jelas untuk minggu ini bersama dengan Cikgu No-Name dalam sedikit perkongsian ilmu Ilya Wave. Okey, di kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Fahmi. Terima kasih. Kuih tiaw apa? Terima kasih. Boy? Kuih tiaw kungfu. Kuih tiaw kungfu. Kemudian kepada Cikgu No-Name sendiri membawa 3 kotak sandwich. Daripada Kasih Mami. Kasih Mami. Daripada Kasih Mami. Dan kemudian sate macam biasa, Wak Rizam kita macam biasalah. Dan kemudian tukar makan saya dengan Bowai. Okey, baik. Setakat ini dulu pertemuan kita. Esok kita akan bersama dengan Cikgu Aslan Hashim dalam bicara teknikal. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.